Saman malu atau fitnah. Perbezaan di antara libel dan slander. Tindakan saman malu atau fitnah hanya boleh dimulakan apabila wujudnya fitnah, iaitu suatu tuduhan atau tohmahan yang boleh dibuktikan sebagai palsu. Terdapat dua jenis fitnah di sisi undang-undang. Yang pertama, fitnah jenis libel ataupun dengan cara bertulis, dan yang kedua adalah fitnah jenis slander ataupun dengan cara tohmahan kata-kata. Apakah perbezaan kedua-dua jenis fitnah ini? Dan apakah signifikan perbezaan kedua-dua jenis fitnah ini? Apa itu libel? Libel secara lazimnya boleh difahami sebagai fitnah yang dibuat secara bertulis, bercetak, ataupun secara bentuk kekal. Ini termasuklah kenyataan-kenyataan ataupun imej-imej yang membawa maksud fitnah yang disebarkan melalui surat, email, penulisan di media sosial dan sebagainya. Sebagai contoh, sekiranya Ahmad telah menyebarkan suatu tuduhan palsu terhadap Ali melalui media sosial, maka Ahmad telah melakukan fitnah libel terhadap Ali, dan Ali boleh memfailkan tindakan saman terhadap Ahmad. Apa itu slander? Slander pula, secara kebiasaannya, boleh diertikan sebagai fitnah atau tohmahan yang dibuat melalui ucapan, atau percakapan, ataupun gerak isyarat dan tidak dicetak di dalam mana-mana bentuk. Sebagai contoh, sekiranya Ahmad telah membuat satu tohmahan terhadap Ali melalui ucapannya kepada pihak ketiga, maka Ahmad telah melakukan fitnah slander, dan Ali boleh memfailkan tindakan saman terhadap Ahmad. Apakah signifikan perbezaan di antara libel dengan slander? Perbezaan di antara libel dan slander amatlah penting di dalam suatu tindakan saman di mahkamah. Ini adalah kerana syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang itu boleh memfailkan tindakan bagi libel dan slander adalah berbeza walaupun hampir sama. Bagi saman malu atau fitnah libel, orang yang menyaman hanya perlu membuktikan bahawa terdapatnya kenyataan fitnah. Kenyataan fitnah tersebut merujuk kepada orang yang menyaman, dan kenyataan fitnah tersebut disebarkan kepada pihak ketiga. Bagi saman malu atau fitnah slander pula, selain daripada syarat-syarat yang sama dengan fitnah libel tadi, satu lagi syarat yang perlu dipenuhi oleh orang yang menyaman adalah keperluan untuk menunjukkan bahawa beliau telah mengalami kerugian khusus disebabkan oleh fitnah yang disebarkan. Kerugian khusus ini perlu dibuktikan di mahkamah. Tidak cukup sekadar mendakwa berlakunya kerugian tanpa sebarang dokumen sokongan yang membuktikan kerugian. Apakah kerugian khusus dalam fitnah? Kerugian khusus bagi maksud tindakan saman malu atau fitnah boleh ditakrifkan sebagai kerugian samada berbentuk kewangan ataupun boleh dianggar atau dinilai dalam bentuk kewangan. Sebagai contoh, disebabkan oleh fitnah yang disebarkan oleh Ahmad, Ali telah mengalami kerugian di dalam bentuk kehilangan pekerjaan atau jawatan ataupun kontrak. Selama mana kerugian tersebut boleh dinilai dalam bentuk kewangan, maka ianya dianggap sebagai kerugian khusus di sisi undang-undang fitnah. Kerugian-kerugian khusus ini juga perlu dinyatakan di dalam tuntutan. Butir-butir terperinci hendaklah juga dinyatakan. Dan sebarang bentuk bukti dokumen untuk menyokong kerugian khusus tersebut juga perlu dinyatakan. Kegagalan untuk menyatakan butir-butir kerugian khusus ini boleh menyebabkan saman dibatalkan oleh mahkamah. Nama-nama yang digunakan di dalam video ini atau mana-mana video yang terdapat di dalam channel ini adalah rekaan semata-mata. Video ini hanyalah untuk tujuan perkongsian maklumat dan ilmu pengetahuan semata-mata. Mana-mana bahagian yang terkandung di dalam video ini atau mana-mana video di dalam channel ini tidak boleh dijadikan asas tindakan atau nasihat perundangan untuk memulakan sebarang tindakan undang-undang sendirian tanpa terlebih dahulu merujuk kepada seorang peguam yang berkelayakan. Hubungi peguam pilihan anda atau anda boleh menghubungi kami melalui pautan di bawah sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut berkenaan dengan kandungan video ini. Dan ingatlah, walaupun apa sahaja yang anda lakukan, sentiasa berikan 100%, kecuali menderma darah. Sekian, terima kasih.